Itu jerat hutang tak perlu. Saya nak bacakan dahulu komen daripada Farhan. Katanya jangan berhutang kalau nak hidup senang. Berbelanja ikut kemampuan, jangan belanja banyak ikut nafsu dan kawan. Nampak kawan beli barang mahal, jangan ikut dia. Setiap orang lain pendapatan dia, pentingkan keperluan berbanding kehendak. Wow, sebenarnya apa yang rakan kita Farhan ni cakap tu, dia dah merangkumi banyak aspek tu. Kehendak, keperluan, jangan terikut dengan orang, jangan beli di luar kemampuan dan sebagainya. Dan ini yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu. Dua-duanya akan memberikan kita tips yang berguna insya-Allah untuk topik kita pada hari ini. Yang pertama sekali, Sugi, elok kita perkenalkan di sebelah saya Dr. Siti Aisyah Yahya yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Dr. Siti? Alhamdulillah baik. Masih lagi berpuasa. Alhamdulillah. Tak apa, Doktor. Kami akan ingatkan Doktor. Semasa dan di sebelah Dr. Siti Aisyah kita bersama dengan Dr. Adam Zubair selaku perunding kewangan kita yang saya pasti mempunyai pelbagai tips untuk dikongsikan bersama dengan anda. Semua sihat, InsyaAllah. Doktor? Alhamdulillah sihat. Alah, sejuk hati tengok doktor tersenyum macam tu kan. Okey, Sugi, baik. Untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, di awal tadi kita ada war-warkan tentang timeline yang sedang berlaku di tahun 2024 ini agak genting sebenarnya. Dan timeline tersebut adalah anak-anak kita masuk ke sesi persekolahan yang baru. Lepas itu masuk pula ke bulan Ramadan tak sampai beberapa hari kemudian. Dan sebulan selepas itu kita akan memasuki bulan Syawal, itu menyambut hari raya. Pastinya doktor berdua ini akan memerlukan perancangan kewangan yang jitu. Perancangan kewangan ataupun planning kewangan, pengurusan kewangan, apalah terma yang boleh kita gunakan kan untuk menceritakan tentang pentingnya dari sudut kewangan dalam sesebuah keluarga itu. Sebagai permulaannya, mungkin kita boleh tanya kepada Dr. Siti terlebih dahulu. Doktor, betapa pentingnya untuk ibu bapa khususnya dan juga pasangan suami isteri merencanakan dan merancang kewangan mereka dalam situasi-situasi seperti ini? Okey, sebagai suami isteri ialah kalau ada anak sekolah semua tu tentunya lah yang dah kahwin kiranya kan. So sebagai suami isteri ni sebelum ni saya dah ceritakan untuk slot yang sebelum ni, setiap tahun kita ada perancangan kita sendiri. Contohlah daripada bermula malam 1 bulan 1 tu kita jangan sibuk nak tengok apa bunga api lah apa semua kan. Tapi sebenarnya pada malam tu juga merupakan malam first untuk tahun 2024, kita dah tahu, dah acknowledge, dah tahu, orang kata dah aware, dah dah dapat kenal pasti apa duit yang kita akan nak guna, apa target-target perancangan yang kita nak guna. Dan seperti kita tahulah, kalau kita tengok tahun ni apabila kita masuk sekolah pun dekat dengan nak raya, bulan puasa, dengan ibu bapa sibuk dengan baju sekolah lepas sunat raya, dan mungkin nanti nak bagi anak upah kalau puasanya penuh kan. Macam Yana ada anak contohnya nak bagi upah sepenuh. So sebenarnya semuanya ada perancangan, dan di sebalik perancangan tersebut sebenarnya kita kena ada ilmu. Sebab itulah everything yang kita buat, apa-apa sajalah, bukan saja jerat hutang yang tak perlu, hatta jerat percintaan, Dr. Adam kan. Jangan sampai saya nyanyi, Doktor. Jangan sampai nyanyi lagu jerat percintaan kan. So jerat hutang pun memang semuanya kita kena ada ilmu. So macam mana kita nak ada ilmu? So kita banyak contoh tiba-tiba promosi Dr. Adam pula kan, konsultan perundingan dan semua. Dan kita sekarang ni memang segala ilmu boleh klik di hujung jari saja. Cuma awaslah janganlah cari ilmu yang sesat pula kan. So segala ilmu di hujung jari. So kita boleh cari bagaimana kita nak uruskan keuangan dengan betul. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus masuk dalam hutang piutang yang kita pun tak tahu bila. So di situlah saya rasa untuk setakat ini. Yang penting ada ilmu tu. Jadi kita terus ke Dr. Adam. Ada Dr. Siti Aisyah mengungkit nama Dr. Adam. Dr. Adam, kita tahu mengenai perancangan kewangan. Kita mungkin ramai dalam kalangan mereka yang menonton sekarang ini setiap tahun memang dah ada table dia buat, Excel sheet dia buat, mungkin perancangan dan sebagainya. Tetapi bila dah berbelanja tu tidak seiring dengan pendapatan ataupun melebihi pendapatan mereka, apakah masalahnya sebenarnya, Dr. Adam? Okey, terima kasih. Saya suka apa yang Dr. Aisyah tadi utarakan, iaitu benda yang paling penting adalah ilmu. Okey. Dan sekarang ini, zaman sekarang ni, semua ilmu kita boleh dapatkan hanya click of a button saja. Okey, dekat kita bawa smartphone kita. Dalam smartphone tu ada macam-macam ilmu yang kita boleh pelajari. Tapi kenapa masalah ini timbul? Sebab dalam masa yang sama, walaupun ilmu ada dalam phone kita ini,
Tapi benda-benda yang tak baik pun ada dalam phone dia juga. Betul juga tu. Tak? So sekarang ni social media, media sosial, kadang-kadang kalau kita tengok kawan-kawan kita ada beli baju baru, ada handbag baru, ada kereta baru, kita pun nak juga. Dia menimbulkan keinginan itu untuk kita nak juga benda-benda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini cara kita membeli sesuatu barang itu dah berubah. Betul. Wish. Laju. Kuat sangat. Tak, itu saya cakap tadi tu, ada ambil dulu bayar, kemudian bayar secara ansuran. Apa lagi doktor? Betul. Macam-macam kreativiti kan syarikat-syarikat untuk menjual produk-produk mereka ini, walaupun daripada zaman-zaman dulu, zaman mak ayah saya mungkin produk-produk ini produk-produk I would say kemahuan ataupun keinginan. Produk-produk yang kita mungkin beli 5 tahun sekali, tetapi disebabkan oleh teknologi boleh ambil dulu bayar kemudian dan sebagainya. Barang-barang ini kita mungkin boleh beli setiap tahun. Itu yang menjadi satu masalah yang mana saya yakin orang-orang ramai mesti cakna dengan peredaran zaman di mana yes betul banyak ilmu dalam phone tetapi dalam masa yang sama banyak juga kan kadang-kadang notification diskaun 20%, 50% kan promosi raya dan sebagainya. Itu yang bahayalah. Baik. Kalau kita lihat dari sudut perniagaan memang bukan masalah. Betul. Itu evolusi bidang perniagaan, tetapi bagi mereka yang tidak ada self control tu menjadi masalah. Saya suka bila saya cakap pasal self control. Bila kita bincangkan topik kewangan ni kan, mustahil kita tak bincang ataupun kita tak sentuh pasal kemahuan dan kehendak ni. Okey, kemahuan, kehendak, keperluan, apa sebenarnya cara yang terbaik untuk kita mengenal pasti yang mana satu sebenarnya betul-betul keperluan dan yang mana satu sebenarnya kemahuan dan kehendak kita yang sebenarnya kalau kita tak beli pun tak apa, kita boleh hidup. Betul. Okey, kalau antara keperluan kehendak tu saya kata tadi berbalik kepada ilmu. So bila kita ada ilmu manage kewangan, kita tahu okey sampai hujung 2024 kita nak buat apa dengan duit kita. Apa duit kita akan digunakan. So sebab itulah kita kena bila kita tengok barang kita cakap. Contohlah kalau Yana baju raya biasa berapa helai? Saya. Contohlah kalau saya lah kan contoh baju raya biasa 3 helai. 3 helai contohnya lah. So 3 helai tu sebenarnya adalah kehendak. Bukannya keperluan. Sebab keperluan biasanya kalau raya kita akan pakai yang betul-betul baju rayanya pada hari pertama saja. Hari lain mungkin tak sempatlah orang datang, mungkin orang tiba-tiba datang kita dah pakai baju yang masak-masak lah apa semua. So kita sekarang ni kena tetapkan dalam diri kita perlu beli apa yang keperluan berbanding kehendak. Dan kita kena beli kalau di zaman ekonomi kita yang agak meruncing kan. So kita kena beli yang lebih penting daripada penting. So banyak benda yang penting. Kalau contoh kita wanita macam Dr. Adam kata banyak yang keluar-keluar suruh beli ada apa persen-persen baju lah semua penting kan. Penting, jewellery penting. Apa yang lebih penting? Contoh perempuan kalau pakai tudung pink, nak handbag pink, nak kasut pink, nak semua pink kan. So kalau contohlah kat ruang tamu pun contohlah hari ni stage kita semua pink kan. So kadang-kadang kalau sofa tu elok lagi, so kita guna je lah. Tapi disebabkan kehendak kita mungkin desakan daripada dalaman kita, inner kita rasa macam nampak jiran beli sofa baru lah, why not aku tak beli, aku mesti nak lagi vote daripada tengok dia. Tengok set dah becek sofa baru lah. Nak lagi vote daripada dia kan. So bila ada persaingan, ada kehendak yang melebihi keperluan dan kita ni terlampau banyak sangat list yang penting tapi kita kena beli yang lebih penting tapi kita terbeli yang tak berapa penting. So disebabkan itulah kita macam tak apalah belilah, mungkin ada duit kot, nanti ada duit masuk kot. Mungkin ada kot. So kita ni kadang tu kita dah tahu bajet kita tapi ada kalanya kita macam tak apalah, beli je lah. Kalau aku tak beli ni, kan hasut-hasutan. Kita selalu cakap hasutan syaitan. Tapi padahal diri kita sendiri yang, tak apalah kalau tak beli mungkin next time tak ada promote. Kalau perempuan mungkin next time, dah tak ada kot saiz ni. Kan? Macam contoh saiz saya susah nak cari kan. Nanti dah tak ada design ni. So beli je lah. Tapi di situlah kita kena kaitkan kehendak kita. So kita kena ingat muhasabah diri. Okey, aku kena beli yang keperluan. Baik, maknanya untuk keperluan dan kehendak ni kan Sugi, doktor, saya rasa kita perlu kenal pasti terlebih dahulu kan. Kalau macam tadi doktor kata baju raya 3 helai, mungkin raya pertama tu je kita beli baju baru, sepersalinan yang baru, itu pun mengikut Islam juga kan. Tetapi yang hari-hari lain tu mungkin kita boleh recycle baju-baju lama, tukar sikit styling. Yang orang lain tak pernah nampak lagi kan. Exchange baju dengan adik-beradik. Kalau saya selalu buat macam tu. Baik. Dan Dr. Adam, mungkin kita boleh juga sentuh sedikit mengenai golongan yang muda sekarang ini. Yang tadi kita dah bercakap mengenai yang dah kahwin, dah ada komitmen bersama dengan keluarga. Tetapi yang baru bekerja, mungkin mereka rasakan komitmen aku mungkin bayar kereta sahaja ataupun sewa rumah, bayar rumah kalau yang dah beli rumah.
yang lain tak ada. Tak apalah kot, aku boleh spend lebih sikit. Kalau bagi golongan muda pula bagaimana doktor melihat jerat hutang dalam kalangan mereka? Okey, berbalik kepada jerat hutang ni, kenapa orang sanggup membuat hutang untuk membeli sesuatu benda yang mereka nakkan adalah yang pertama disebabkan mereka tidak ada duit. Maksudnya bila mereka buat sesuatu hutang, contohnya kalau saya nak beli phone baru, kalau dalam bank saya tak cukup, saya nak beli phone harga RM2,000, tetapi dalam bank saya tidak ada RM2,000, maka okey, saya tak boleh nak beli. Zaman-zaman dulu tak ada hutang, tapi sekarang ni okey, boleh pakai kredit kad. Tapi tak ramai orang-orang muda yang ada kredit kad, kad kredit. Tapi disebabkan adanya beli sekarang, bayar kemudian dan sebagainya, so orang-orang yang tak mampu dulu kala, sekarang ni mampu untuk beli apa sahaja. So bila kita membeli sesuatu benda yang di luar daripada kemampuan, bermaksud itu masih lagi bukan menjadi keperluan kita ketika itu. So macam tadi Dr. Aisyah bagi contoh, beli yang lebih penting daripada yang penting. Wah, itu first time saya dengar kan. Yang lebih penting daripada yang penting. Dalam untuk konteks orang-orang muda ini adalah kita beli benda yang kita mampu. Jangan beli benda yang kita tidak mampu. Sebab bukannya kadang-kadang kalau kita beli sekali itu tidak ada masalah. Sekali. Tetapi dengan berhutang ini dia jadi satu tabiat tau. Dia macam ketagih. Akan berlaku ketagihan. Bila saya lihat orang-orang yang buat hutang ini, kadang-kadang saya tak faham. Okey, hutang yang pertama fine. Benda tu keperluan. Contohnya kena buat sebab mungkin ada emergency. Mungkin ada masalah kesihatan dan sebagainya, terpaksa buat hutang. Tetapi bila mereka dah terjerat dalam satu hutang ini, mereka macam jadi ketagih. Jadi satu benda yang mereka sentiasa buat. So saya bagi contoh, kita dah biasa beli phone guna hutang. Kemudian kita beli baju guna hutang. Kemudian kita beli beg guna hutang. Dan kemudian kita beli macam-macam. Kadang-kadang dah jadi habit. Kadang-kadang makan di restoran pun kita guna hutang. Dan doktor, terbaru tadi produser kami cakap, beli kuih raya pun ambil dulu, bayar kemudian. So ini menjadi satu barah dalam masyarakat kalau kita tak tangini sekarang ini pada usia muda. So saya pun tak tahu, saya memang gesalah pihak kerajaan untuk buat sesuatu dari segi meregulatekan kan proses beli sekarang bayar kemudian itu. Sebab bagi saya ini adalah satu jerat. Habit yang tak baik satu, and boleh jadi jerat kewangan pada masa akan datang. Jerat ataupun perangkap ini yang kita risaukan. Ramai orang kata jatuh dalam perangkap ini. Doktor dan juga Yana dan juga penonton, rakan wartawan kami Tasha sempat mendapatkan pengakuan seorang, mungkin boleh katakan pengalaman seorang yang pernah terjerat dalam masalah hutang ini. Jadi apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian ini. Isu berhutang ataupun membuat pinjaman seringkali dianggap remeh dan tidak penting kerana kurangnya ilmu pengurusan wang harian, terutamanya ketika berbelanja. Malah, ada yang mula sanggup berhutang kerana ingin memenuhi kehendak serta minat terhadap sesuatu perkara tanpa sedar. Seperti yang dialami sendiri oleh Alia Maisara, 30 tahun, dia yang merupakan salah seorang mangsa yang terjerat dengan hutang tak perlu, tidak menyangka kerana keinginan dia sanggup untuk membeli barangan biarpun secara berhutang. Peristiwa ini sedikit sebanyak telah memberi tamparan hebat buat Alia yang kini tidak lagi mahu berhutang dan lebih berhati-hati untuk tidak berbelanja secara berlebihan. Semua ni happen dalam setahun yang lalu. Memang saya akui saya ni memang jenis yang kuat shopping. Selalu nak shopping bila-bila lagi time gaji. Jadi sebab itulah saya boleh terjerat dengan hutang tak perlu ni. Masa tu saya memang boros sangat. Kalau boleh semua benda saya nak beli, semua benda saya nak. Saya akan cuba dapatkan sedaya upaya walaupun duit tak cukup. Masa tu pula mostly barang mewah yang saya beli memang ada jenis bayaran ansuran yang boleh saya guna dulu dan bayar kemudian. Pada waktu yang sama, saya juga ada kredit kad. Jadi lagi keraplah saya beli menggunakan cara macam tu. Sejujurnya saya cakap saya memang menyesal sangat. Sehingga sekarang saya masih lagi cuba untuk bayar hutang-hutang yang tertunggak tu. Sampai satu tahap terlampau banyak komitmen dan hutang yang saya kena bayar dalam satu masa. Saya memang rasa nak give up. Saya menyesal sebab terlalu ikutkan nafsu. Tapi saya tahu ni memang satu pengajaran yang saya kena hadapi dan terima. Saya memang takkan ulang dah benda ni lagi.
saya memang takkan ulang dah benda ni lagi. Ini kata-kata daripada seorang yang dah terkonor ataupun yang dah terjerat dengan perangkap hutang yang pada awal-awal tu kita rasa macam kita boleh atasinya, kita mampu untuk mengawal hutang ini. Tetapi hakikatnya apabila kita sudah jatuh dalam perangkap ini, mungkin sukar untuk kita baik semula daripada masalah yang telah menimpa diri kita tu. Dan Dr. Adam, tadi Sugi ada bercakap tentang hutang orang muda kan. Dan mungkin doktor boleh perincikan lebih lagi apa sebenarnya antara hutang-hutang yang sering kali dijebak okey, oleh orang-orang muda ni yang dalam sedar tak sedar sebenarnya diorang ni tengah terjerat dalam hutang ni. So bagi pengalaman saya sendiri sebagai seorang perunding kewangan, bila saya melihat orang-orang muda ini, biasanya mereka terjerat dengan beberapa hutang. Yang pertama, kereta. Ini kalau orang lelaki biasanya akan beli kereta, dan pada zaman sekarang ni mereka nak menunjuk-nunjuk kan. Tak nak beli kereta-kereta murah, tak boleh, tak kelas, tak Vogue, kata Dr. Aisyah. Yang kedua adalah perempuan gorgeous. Gorgeous. Yang kedua ini adalah pinjaman peribadi. Okay, pinjaman peribadi terutamanya sebab orang-orang muda ni mereka nak berkahwin. Dan bila mereka nak berkahwin ini, mereka nak kahwin tu naklah Vogue, nak gorgeous kan. So sama juga lelaki ataupun wanita. Mereka akan buat pinjaman peribadi semata-mata untuk membayar kos perkahwinan tersebut. So ini menjadi satu jerat yang terbesar bagi saya. Ini betul jerat percintaan ni. Ini memang betul-betul jerat percintaan kewangan semua ada. Ya, semua jeratlah kat situ. Memang perangkap paling besar. Di mana kalau kita buat pinjaman peribadi ini, pinjaman peribadi adalah merupakan salah satu bagi saya hutang jahat yang paling besar. Sebab apa? Sebab bila kita buat pinjaman peribadi, tidak ada aset yang kita boleh contohnya kalau dijana semula. Contohnya kalau kita beli kereta, kita boleh gunakan kereta untuk bekerja. Kalau kita beli kereta, kalau kita tak mampu bayar hutang, kita boleh jual kembali, sewa ke orang. Tetapi kalau kita buat majlis kahwin, kita hanya ada memori-memori indah yang mungkin tak seindah kabar dari rupa. Betul tak? Yang mungkin akan bertukar menjadi pahit apabila perlu membayar hutang. Setiap hari kena bekerja dan benda ni akan menimbulkan masalah rumah tangga, pergaduhan dan sebagainya. Itu yang kedua lah, pinjaman peribadi. Dan yang terakhir, of course, credit card. Kad kredit. Orang-orang muda ni kadang-kadang dia nak ada kad kredit. Kenapa? Sebab mereka nak kadang-kadang bukan saja nak beli barang-barang yang ada di Malaysia ini, beg baru, gadget-gadget baru dan sebagainya. Tetapi mereka nak gunakan untuk travel ke overseas. Sebab bila mereka travel ke overseas, kalau mereka ada credit card, maksudnya mereka boleh berhutang ketika mereka sedang travel. Dan mereka bayar sikit-sikit. Dan benda ni akan menjadi barah juga sebab hutang kad kredit ini merupakan hutang yang mempunyai kadar faedah paling tinggi. 18% setahun. So bayangkan kalau mereka tak bayar, duit ini akan jadi besar dan besar sehingga mereka tak tahu nak buat apa. Betul. Dan berbalik kepada apa yang doktor cakap tadi kan, kalau kad kredit ni kalau nak guna, tolonglah kena ada ilmu. Jangan sampai tahap tak bayar. Sebab kalau anda bayar, banyak juga faedahnya. Tapi kalau tak bayar, nantikan jerat percintaan, segala bentuk jerat yang akan ada. Tapi Dr. Adam, sebelum kita ke Dr. Siti Aisyah, saya nak tanya juga, hutang, nak tak nak kita semua akan ada hutang. Betul? Dan macam tadi saya bercakap kepada Yana, saya kategorikannya sebagai healthy hutang dan yang tak healthy. Macam macam doktor katakan tadi, kita perlukannya. Jadi pasti akan berhutang dengan bank atau sesiapa yang kita beli kereta kan. Kalau rumah kita perlukannya, pasti kita akan berhutang. Jadi boleh sahaja seseorang itu berhutang, tetapi kita harus tahu dengan siapa dan di mana dan apa yang harus kita berhutang. Macam mana nak urus hutang tu? Betul. So tipsnya kalau kita nak gunakan hutang, instrumen hutang, saya selalu kongsikan kepada orang ramai, hutang ini dia bukannya jahat semata-mata. Dalam dunia ini Allah ciptakan makhluk-makhluknya berdua. Berpasang-pasangan. Betul. Contohnya ada lelaki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Ada baik, ada jahat. Begitu juga dengan hutang. Hutang ini ada baik, ada jahat. Begitu macam apa yang Sugita bagi tahu tadi. So hutang baik ini yang saya kategorikan hutang baik ataupun hutang yang healthy, yang sihat. Healthy that. Hutang baik ni adalah hutang yang ada keperluan yang betul-betul dia maksudnya dia adalah satu keperluan. Contohnya rumah. Rumah adalah satu keperluan. Tetapi rumah kondominium, rumah
apartment, itu rumah landed, rumah bungalow. Bungalow. First time dengar. Itu membezakan sama ada keperluan ataupun kehendak. Begitu juga dengan kereta. Kereta ada je kereta yang boleh bawa kita daripada point A kepada point B yang harganya mungkin 30,000 sahaja. Tapi dalam masa yang sama ada juga kereta yang 80,000. Kan? Sedangkan 80,000 itu hutang, komitmen yang kita kena bayar adalah 2 kali ganda dengan hutang yang kita beli kereta hanya untuk bawa kita daripada point A kepada point B. Saya cukup kadang-kadang bila saya tengok kan anak-anak muda tanya bila tengok kereta mereka drive kan, dengan gaji yang mereka ada, saya macam ngilu tau rasa. Kan? Seram. Macam saya sendiri pun bila saya pulang ke Malaysia, time tu saya mula nak membina kerjaya saya di Malaysia ini, saya memang beli kereta used car second hand sahaja. Yang saya boleh bayar cash dan saya gunakan. Kereta tu adalah rosak-rosak sikit tapi dia mampu memenuhi keperluan saya ketika itu. Banyak je sebenarnya tips yang Dr. Adam dah bagi kan. Betul. Tapi kan Dr. Siti Aisyah di hujung perbincangan kita ni kan, kita kena faham peranan. Betul, dan seringkali kalau bercakap tentang institusi kekeluargaan ni kan, wanita, isteri automatik akan Menteri jadi Kewangan. Menteri Kewangan. Nampak sangat ke Menteri Kewangan? Ada rule lah. Dan mungkin sebagai Menteri Kewangan dalam keluarga kita, apa peranan paling penting yang perlu kita mainkan, dan yang kedua bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan perbelanjaan keluarga kita tu tak burst dan tidak akan kita terjerat dalam hutang kemudian hari. Okey, dia ada dua je. Macam mana kita nak maintainkan kita punya keuangan kita. Yang pertama, kita kena ada strategi. Contohlah orang marketing, orang yang memberi hutang kepada kita, dia ada strategi dia. Contohlah beli barang apa, bayar dulu, ambil dulu, bayar kemudian. So itu strategi mereka. Tapi kita juga, kita jangan kita ni kena bijak. Kita kena jadi pengguna yang bijak, kita kena jadi kalau penghutang pun penghutang yang bijak. So kita mesti ada strategi macam mana kita nak menyusun. Contohlah kita cerita tadi pada tahun ni banyak sangat bayaran kita kena buat. Okey, kita dah strategikan. Okey, gaji 2 bulan ni untuk bayaran untuk menyambut puasa ataupun masuk sekolah. Okey, gaji 2 bulan lagi untuk raya pula. So kita dah memang merancang daripada awal. Yang terjadi terjeratnya kerana mereka tidak merancang. Sebab itulah pepatah Melayu kan. Saya suka sebut pepatah Melayu kan. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. So memanglah kalau kita tak sesal, kita tak muhasabah diri, kalau kita pakai baju tak ukur di badan sendiri, kita ukur di badan orang lain, memang akhirnya kita akan terjerat. So ingat, kita kena sentiasa berstrategi dalam keuangan kita sebagai Menteri Keuangan, dan kita juga perlu ada ilmu dan kita kena sentiasa muhasabah diri. Kadang kalau dalam Islam pun kita kena ingat, kalau kita meninggal pun mungkin kalau dalam satu hadis tu lebih tahu bahawa roh akan tergantung jika si mati itu ada hutang. Dan ada satu lagi dalam hadis yang mengatakan bahawa hutang ni ibarat di malam hari akan mendatangkan kerisauan dan di siang hari akan mendatangkan kehinaan. Sebab bila orang yang berhutang, memang hari siang dia akan fikir, aku ada hutang dia. Contohlah kita ada hutang dengan kawan-kawan, dengan bank apa ke, tiba-tiba bank akan call hari siang kan, scammer ke apa semua akan call. So kita jadi macam tak tenang. So kita perlu ada strategi, sentiasa muhasabah diri dan sentiasa ukurlah baju di badan sendiri. InsyaAllah planning kita akan baik punya. Jadi Menteri Kewangan ke, Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri semua kena bincang baik-baik. Tapi tak, saya suka apa yang Dr. Siti Aisyah katakan, tiada ketenangan itu membawa kepada masalah mental dan pelbagai lagi masalah. Dan mungkin di penghujung ini Dr. Adam, dengan musim perayaan yang akan menjelang tidak lama lagi, sedikit nasihat bagi mereka yang ingin berbelanja. Bukan nak kata tak payah berbelanja, tak boleh berbelanja, mereka nak tak nak akan berbelanja, tetapi apa yang harus mereka ingat? Okey, satu tips yang saya nak kongsikan. Tips ni saya gunakan iaitu divide and conquer. Wow, dahsyat. Divide and conquer ni maksudnya saya confident lah. Saya tak boleh nak menghalang anda untuk tidak berbelanja. Okey, semua orang akan berbelanja, terutamanya menjelang musim perayaan nanti. Tetapi apa yang anda boleh buat adalah, okey, contohnya saya nak beli perabot baru, saya nak beli baju raya baru, saya nak beli semua banyak benda. Dengan apa resources yang kita ada ini, kita tengok, okey, kita tahun ni mungkin kita nak beli baju raya dulu. Tahun depan baru kita akan beli perabot baru. Tahun lagi satu mungkin kita akan beri contoh barang-barang baru ke dan sebagainya. Maksudnya jangan beli nak semua sekaligus. Tengok one at a time. Bab kata apa yang Dr. Aisyah cakap. Strategi. Ya, maksudnya beli yang paling penting. Dalam banyak-banyak benda yang penting, saya yakin semua benda penting zaman sekarang ni, yang paling penting itu. Dan saya nak akhiri dengan, kalau kita gagal merancang,
kita akan merancang untuk gagal. So, Wow. pastikan anda merancang setiap perbelanjaan anda. Macam tu lirik lagu. Sebelum percintaan. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Aisyah Yahya dan juga Dr. Adam Zubi atas perkongsian yang cukup memberikan manfaat pada hari ini. Diharapkan ibu bapa ataupun yang singlet di luar sana, orang-orang single itu ini kelakar lah. harus pentingkan perancangan kewangan kita sebaiknya. Ya, terima kasih kedua-dua.